A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama di dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama di muka surat yang ke-249. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, saya ucapkan terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan kita sehingga kepada muka surat 249. Daripada awal muka surat Al-Quran kita telah bersama-sama. Alhamdulillah, moga-moga sebanyak 249 muka surat ini kita telah dapat sedikit sebanyak pengajaran-pengajarannya dan kita telah dapat sedikit daripada Al-Quran. Hari ini Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di satu surah baru. Setelah daripada kita menghabiskan surah Yusuf, kita masuk kepada surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du di muka surat 249. Jadi surah ini adalah bermakna guruh, iaitu ada petir, ada guruh, ada hujan. Jadi kita ada guruh hari ini, Ar-Ra'du. Guruh ini adalah bunyi, kalau petir itu adalah gambar apa tu pun nampak, tapi guruh ini adalah bunyi. Jadi pada hari ini kita akan tengok apakah yang akan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam muka surat ini, dalam surah ini. Surah ini secara ringkasnya dulu adalah bererti guruh. Guruh ini secara umumnya tema dalam surah ini ialah lebih kurangnya sesuai dengan namanya. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan nama kepada surah ini ialah guruh, kerana guruh ini dia mempunyai bunyi yang kuat dan kadang-kadang dia ni menakutkan. Bila orang dengar guruh ni, orang kata kuat kan. Tetapi sebenarnya walaupun dia itu menakutkan, tapi sebenarnya dia membawa satu benda yang sangat-sangat baik untuk manusia biasanya, iaitu dia akan mempunyai hujan selepas daripada itu. Itu adalah kita kata lebih kurang makna kepada guru ni. Jadi ulama-ulama mengatakan bahawa surah ini memberi makna bahawa al-haqqu qawiyyun rasikhun wa illam yazhar amam al-a'yun. Bahawa satu benda yang benar ni, iaitu kebenaran ni, sebenarnya dia mempunyai kekuatan yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat kukuh, walaupun kelihatan tidak dapat dilihat oleh manusia. Seperti guruh tak dapat dilihat oleh manusia, tetapi dia mempunyai suatu benda yang di belakangnya, iaitu hujan yang baik untuk manusia kan. Tetapi dalam masa yang sama, wal batil, satu benda yang batil, satu benda yang tak betul, dia ialah mahzumun da'ifun, sebenarnya dia adalah lemah kan. Walaupun kadang-kadang bunyi dia kuat, kadang-kadang nampak macam hebat sebab itulah quwwatul batil, kata ulama yang ketika menceritakan tema kepada surah ini. Tema surah ini artinya ialah nama surah ini kaitannya dengan kandungan yang ada dalam surah ini, iaitu dia kata al-batil ni, satu benda yang batil, satu benda yang tak betul ni, quwwatul batil mahma zaharat fahiya hisyah laysa laha juzur. Walaupun dia bunyi macam kuat, tapi sebenarnya dia sebenarnya tidak ada apa-apa, dia adalah lemah. Jadi begitulah, insya-Allah kita akan tengok apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah guruh ini. InsyaAllah kita akan tengok sama-sama. Surah ini adalah surah Makkiyah menurut kebanyakan daripada para ulama tafsir. Walaupun ada di kalangan ulama tafsir mengatakan bahawa ianya adalah Madani, tetapi pendapat yang lebih kuat dia adalah Makkiyah, iaitu turunnya di Mekah, dan dikatakan turunnya ialah berhampiran dengan penghujung ketika Nabi kita SAW berada di Mekah, iaitu tahun yang ke-11, tahun yang ke-12, tahun yang ke-13, iaitu hampir sama dengan surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, dan juga kita bersama-sama dalam surah Ar-Ra'du. Jadi kita tengok suasana ini adalah suasana Nabi SAW sedang berhadapan dengan orang Quraisy yang menentang baginda, yang menghalang baginda, yang menolak dakwah baginda, yang tidak mahu beriman, walaupun banyak tanda-tanda. Jadi dalam surah ini kita akan tengok bahawa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah SWT di atas muka bumi ini, yang kita dapat lihat di atas, iaitu sebab apa yang menjadi tanda kepada kekuasaan Allah SWT ni ada dua bentuk. Yang pertama sekali, nama dia ialah makru'ah, satu benda yang boleh dibaca. Itu pun kita panggil dia ayat, tanda-tanda Allah SWT, iaitu seperti ayat-ayat Quran. Kemudian yang keduanya dipanggil manzurah. Manzurah satu benda yang dapat dilihat,
Satu makruah, iaitu satu benda yang dapat dibaca. Yang kedua ialah manzurah, satu benda yang dapat dilihat. Jadi surah ini dia banyak menceritakan kepada satu benda yang dapat dilihat, sepatutnya menunjukkan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuh, insya-Allah jom kita bersama-sama dalam surah Ar-Ra'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab wallazi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna aktsaran nas la yu'minun. Sadaqallahul azim. Ayat ini dimulakan dengan, sebagaimana banyak daripada surah Makkiyah dimulakan dengan ayat-ayat huruf-huruf dipanggil huruf-huruf muqatta'ah, iaitu yang terpotong-potong. Kenapa dipanggil terpotong-potong? Kerana dia dibaca alif lam mim ra. Dia tak dibaca alam dia tak baca macam tu, dia baca alif. Jadi apa makna dia? Pelbagai makna ulama mengatakan kepada huruf-huruf seperti ini. Kita ada alif lam ra, kita ada nun, kita ada qaf, kita ada macam-macam, kaf ha ya min ain sad dan macam-macam. Apakah makna kepada huruf-huruf permulaan ini? Kata ulama yang muktabar mengatakan seperti dalam Jalalain dan sebagainya, mereka pendapat yang paling kuat sekali, huruf-huruf ini memberi makna Allahu a'lam bimuradihi, iaitu Allah Ta'ala saja yang tahu apakah makna dia. Tetapi ada juga ulama-ulama yang mengatakan bahawa maknanya adalah, iaitu ianya adalah merupakan satu bentuk cabaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mencabar orang kafir Quraisy ni. Orang kafir Quraisy yang kata awak ni pandai sangat bahasa Arab, sekarang ni awak bawa seperti Quran ni. Tengok Quran hanyalah menggunakan huruf-huruf seperti ni, alif lam mim ra. Tengok kan, kalau awak boleh buatlah seperti Quran. Mereka tak mampu nak buat. Jadi itu adalah pendapat kedua lah yang kuat. Jadi pendapat nama yang kuat ialah Allahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah Taala saja tahu makna ni. Pendapat kedua mengatakan ialah merupakan cabaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir Quraisy ni, orang-orang yang pandai sangat bahasa Arab ni. Ada lagi pendapat-pendapat lain yang mengatakan alif ni makna ni, mim makna ni, ra makna ni, lam makna ni dan sebagainya. Itu adalah pendapat-pendapat yang kita akan, semua itu adalah merupakan pendapat-pendapat ulama tafsir yang kita boleh baca, insya-Allah tak ada masalah kan. Tetapi kita tidaklah mengatakan bahawa itu adalah satu-satunya pendapat yang lain tak betul. Seterusnya Allah SWT berkata tilka itu ialah maknanya ayat-ayat ini, maknanya ayat-ayat ini itu apa? Ayat Quran ini ayatul kitab, iaitu ayatul kitab merupakan ayat-ayat daripada Al-Quran. Al-Kitab tu makna Al-Quran. Jadi ayat-ayat ini dipanggil ayatul kitab, iaitu ayatul minal kitab, merupakan ayat-ayat daripada Al-Quran. Wallazi unzila ilaika min rabbik al-haqqu walakinna aktsarun nas la ya'lamun. La yu'minun, minta maaf, la yu'minun. Dan apa yang diturunkan kepada engkau daripada Tuhan engkau adalah betul, wahai Muhammad. Mana Allah Ta'ala nak tegaskan lagi, nak tekankan lagi, wahai Muhammad, janganlah kamu, memanglah orang kafir ni menekan Nabi ni, katakan tak betul Muhammad ni pembohong dan sebagainya. Tapi sekarang ni Allah Ta'ala tekankan bahawa sebenarnya apa ni yang datang kepada kamu ni, wahai Muhammad, adalah merupakan satu benda yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dia adalah benar. Tetapi banyak daripada manusia tidak beriman. Jadi Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala tahu apa yang sedang berlaku. Allah Ta'ala nak beritahu kepada Muhammad, memang itu adalah sifat manusia. Aksaruhum, aksarun nas, banyak aksarun nas, walakinna aksarun nas la yu'minun, mereka itu tidak beriman. Kemudian ayat yang kedua, Allah SWT berkata, ayat kedua ni panjang sikit, iaitu dia kata Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Siapakah yang menurunkan Quran kepada kamu ni? Quran ni turun kepada kamu daripada Allah. Allah tu siapa? Iaitu yang mengangkat as-samawat, mengangkat langit ni, iaitu melekatkan, tak jatuh, langit ni tak jatuh. Bi ghairi amadin tarawnaha. Adakah kamu nampak amad? Amad ni ialah jamak kepada amud. Amud tu makna tiang. Adakah kamu nampak tiang? Ada nampak tiang langit ni? Kalau nak buat bangunan, tak ada tiang, tak mungkin kan. Walaupun kita tengok stadium ke apa benda kan, mesti ada tiang juga tepi tu kan. Dia tak boleh tergantung macam tu je. Tak ada benda yang tergantung kan. Tapi kita tengok langit tergantung-gantung kan. Awan tergantung. Kita naik kapal terbang, kita tengok kan. Awan-awan tu kan, macam mana awan ni kan boleh tergantung, tak jatuh-jatuh kan. Tengok kan. Jadi itu adalah merupakan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengangkat, memegang, rafa'as samawati, mengangkat,
itu langit itu bighairi amadin tarawnaha, kamu tak akan jumpa, takkan jumpa. Tarawnaha, kamu lihatnya, maknanya kamu memang tak akan jumpa pun langit itu ada tiang. Jadi itu kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya kan kita kena fikir. Kemudian Allah Taala kata summastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayang, iaitu dengan cara yang layak bagi dia, sebagaimana kata ulama kita, iaitu berkuasa. Maksud dia ini istawa 'alal 'arsy, berkuasa di atas. Walaupun adalah sini perdebatan di kalangan ulama salaf, ulama khalaf, kita tak bincanglah perkara ni. Kita hanya berpegang kepada apa yang dikatakan oleh ulama, iaitu ada yang mengatakan bahawa istawa iaitu bersemayam di atas cara yang layak bagi dia oleh Allah, cara Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada yang mengatakan bahawa maksud dia lah iaitu berkuasa di atas arasy. Jadi kita serahkan kepada para ulama lah untuk bincang dengan detail. Kita insya-Allah orang awam, orang biasa ni, kita faham bahawa Allah Taala ni berkuasa di atas segala-galanya. Kemudian wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan kemudian dia sakhara ni erti tundukkan, artinya Allah Ta'ala tundukkan asy-syamsa iaitu matahari, wal qamara dan juga bulan, iaitu apa? Allah SWT kata kullun yajri li ajalin musamma, semua tu berjalan di atas apa? Orbitnya, maknanya dia tak lari kan. Kan kita tengok situ kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tengok kan, itu makna yajri itu makna berlari li ajalin musamma, sehingga satu tempoh yang tentu. Jadi Allah Ta'ala sebut sini kan, siapakah yang menundukkan? Siapa yang menjalankan bulan, menjalankan matahari itu di atas orbitnya? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sakhara, sehingga bulan yang besar tu, matahari yang besar tu, kita kata panas dahsyat tu kan, Allah Ta'ala, itu remeh bagi Allah Subhanahu Wa Taala, rendah. Allah Ta'ala boleh buat kun fayakun, semua benda tu tengok kan. Jadi manusia ni takkanlah tak boleh nak fikir benda ni. Jadi Allah Ta'ala suruh manusia ni berfikir. Dialah tu Tuhan yang menurunkan kepada Muhammad Al-Quran tu, dia jugalah itulah yang menjalankan matahari, bulan tu kan, sehingga tengok kan mengikut orbitnya, dia tak lari kan, ada timing ni kan, dengan second, dengan apa kan, dia tak lari walaupun 1 second, sehingga manusia boleh kira kan. Manusia sekarang lah kan, apa ni yang astronomi boleh kira benda ni kan, oh time ni dia akan sampai time sini, ni musim sejuk, ni puan ni panas, dia tak lari kan. Jadi Allah SWT kata tapi semua tu li ajalin musamma, sehingga sampai kepada satu tempoh yang tertentu, iaitu hari kiamat. Bila hari kiamat, benda-benda ni semua tak ada dah, matahari tak boleh jalan lagi mengikut yudabbirul amra, dan kemudian Allah tu yudabbirul amra, dia mentadbirkan semua urusan, menentukan semua urusan. Kemudian yufassilul ayat, dia menjelaskan, mendetailkan tanda-tandanya, tanda-tanda kebesarannya. Kata yufassil, yubayyin, menjelaskan al ayat, iaitu tanda-tanda kekuasaannya. Kata ulama tafsir Jalalain, dia kata sini la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, semua tu adalah supaya apa? Supaya Allah Ta'ala kata kat sini ialah la'allakum, muka-muka kamu, biliqa'i rabbikum, dengan perjumpaan dengan Tuhan kamu, tuqinun, kamu yakin. Tapi adakah manusia yakin? Ramai manusia tak yakin. Jadi Allah SWT buat benda ni semua. Kadang-kadang kan tak, kita bintang-bintang di langit yang besar, semua benda ni kan Allah Ta'ala nak tunjukkan supaya kita ni berfikir, supaya kita ni sampai kepada yakin kan. Tapi ramai manusia tak yakin pada perkara-perkara ni. Kita tengok seterusnya apa Allah Ta'ala kata, wa huwal ladzi maddal arda. Allah Ta'ala sebut lagi kekuasaan dia, dia ni Allah Ta'ala kaitkan dengan yang menurunkan Quran ni kepada Muhammad ni. Dialah juga ni maddal arda, yang madda makna basata, makna menghamparkan bumi ini. Tadi langit wa ja'ala fiha rawasiya, dan di langit ni, di bumi ni, di bumi ni Allah Ta'ala jadikan ja'ala fiha, yani fil ard, Allah Ta'ala jadikan pada bumi ini rawasi ni erti asal rawasi ialah kan rasiyah, makna rasiyah tu ialah satu benda yang menetap, yang melekat pada bumi itu. Itu asal makna rasiyah. Kemudian rawasi digunakan untuk makna iaitu bukit bukau, bukit gunung-gunung. Kenapa? Kan dia melekat pada bumi. Kita tengok dia melekat, dia mana bergerak kan, bukit-bukit dan bumi kan. Manusia datang pergi dia korek sini kan, tapi dia melekat situ, tak bergerak-gerak kan. Kalau gunung Everest, di situlah dia. Kalau gunung Sinai, di situlah dia. Kalau gunung Kalimanjaro, di situlah dia. Gunung Fuji, di situlah dia. Itu rawasiyah. Jadi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala yang menjadikan semua tu. Wa ja'ala fiha, pada bumi itu Allah Ta'ala jadikan rawasiyah, bukit-bukit dan gunung-gunung yang teguh, yang tetap itu, wa anhara, dan juga sungai-sungai.
kita tengok ada sungai Mississippi ke, sungai Nile ke, sungai Tigris ke, sungai Furat ke, sungai Mekong ke, sungai Pahang ke, sungai-sungai semua Allah Ta'ala cerita wa min kulli samarat, dan Allah Ta'ala jadikan pula pada setiap samarat, buah-buahan tu apa ada di kan, ja'ala fiha zawjain isnain, Allah Ta'ala jadikan padanya pula, iaitu pada buah-buahan tadi itu zawjain isnain, dua pasang-pasangan. Apa yang dikatakan pasang-pasangan tu kan, ulama-ulama tafsir sini berbagai pendapat lah. Ada yang kata dia bunga itu kan, ada bunga jantan, ada bunga betina. Ada yang kata buah-buahnya tu kan, ada buah masam, ada buah manis, ada buah pahit, ada buah macam ni kan. Maknanya ada lawan dia kan, ada macam ni, ada macam ni, ada macam ni, ada macam ni, ada macam ni. Itu pelbagai pendapat ulama lah. Ulama-ulama tafsir menceritakan apa maksud zaujain isnain. Tapi semua makna tu adalah betul. Kenapa? Dia adalah berpasang-pasangan, kita tengok kan. Sama ada dari segi fizikal dia, sama ada dari segi rasa dia, sama ada dari segi bau dia, sama ada. Jadi dia adalah berpasang-pasangan dia. Jadi Allah SWT kata ada maknanya satu jenis saja. Tak. Allah Ta'ala kata wa min kulli samarat, Allah Ta'ala jadikan semua buah-buahan itu ja'ala fiha zawjain isnain, Allah nak jadikan dia berpasang-pasangan. Ni semua nak tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yushil lailan nahar, kemudian malam pula, lail itu malam, dia menutup, yurti, mana yurti an-nahar, siang tu mula-mula siang cerah, kemudian malam datang. Malam tu dia macam tutup, macam kita tutup something, tutup makanan, tutup apa kan, dia tutup, jadi dia gelap dalam tu. Jadi Allah SWT kata inna fi zalika laayat, semua benda tu sebenarnya adalah apa? Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Semua tu sepatutnya menjadi tanda kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk orang yang berfikir. Tapi kalau orang tak nak berfikir, dia akan dapat apa? Dia tak dapat apa-apa. Dia akan dapat, kalau berfikir, dia nak berfikir pasal ekonomi je kan. Dia berfikir pasal apa, macam mana nak dapat duit daripada malam dan juga siang, macam mana nak dapat duit daripada sungai, macam mana nak dapat duit. Dia tak fikir, dia tak sampai kepada pemikiran bahawa bagaimana hebatnya kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam perkara itu semua. Jadi kita tengok kan, insya-Allah kan dalam ayat yang ketiga ni kita kata dalam ayat yang ketiga ni Allah Ta'ala sebut lagi macam-macam benda kan. Lepas daripada ni kita tengok lagi Allah Ta'ala sebutkan macam-macam benda lagi. Apa lagi? Ayat yang keempat kita tengok wa fil ardi, di atas muka bumi ni apa lagi? Qita'un mutajawirat, Allah Ta'ala qita'un mutajawirat, iaitu dia kata iaitu macam-macam jenis tanah yang berdampingan. Kita tengok tanah kan, ini tanah macam ni, ada tanah hitam, ada tanah merah, ada tanah putih, ada tanah macam-macam jenis tanah kan, ada subur, tak subur, ada macam ni, ada mutajawirat, bersamping-sampingan, makna berjiran-jiranan mutajawirat, yang ni berdamping-dampingan kita on. Jadi di atas bumi ni Allah Ta'ala ceritakan. Jadi manusia boleh tengok, kita boleh tengok colornya kan, kita boleh tengok dalam internet sekarang kan, macam-macam kan kita tengok kan. Kadang-kadang negeri ni subur, kadang-kadang negeri ni subur, tanah sini tak subur, dengan sana ni subur, tanah sini hitam, tanah sini merah, qita'un mutajawirat. Kemudian tu wajannatum min a'nabin, kemudian tu jannat, kemudian ada taman-taman daripada buah anggur. Ini orang Arab lah kan Allah Ta'ala tak sebutlah durian ke rambutan ke apa kan nanti, tapi Allah Ta'ala sebut anggur-anggur, nak cerita dengan bahawa ada kebun-kebun Allah Ta'ala jadikan semua tu. Kemudian Allah Ta'ala kata wazara'un, dan juga ada tanaman-tanaman. Kemudian ada lagi apa dia? Wanakhil, dan kemudian ada nakhil, iaitu pokok kurma. Ada yang sinwanun, kemudian ada tumbuh-tumbuhan yang mana dia bercabang, pokok-pokok yang bercabang iaitu contohnya kan satu batang tapi dia bercabang. Contoh kita tengok pokok, kalau orang Amerika Arab lah kan, kata pada pokok delima, ada pokok tin, tapi ada yang waghairu sinwan, dan ada yang tidak bercabang. Contohnya macam pokok tamar, dia tak bercabang, dia satu je kan. Kemudian pokok kelapa, orang sini panggil piasau, satu batang, satu saja kan. Pokok kelapa sawit, satu batang, tapi ada jenis yang bercabang-cabang, ada jenis satu batang. Tengok kan, itu semua adalah bentuk-bentuk Allah Ta'ala menyuruh kita ni supaya berfikir. Wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahid. Semua tu disirami dengan air yang satu, air sama saja, tapi tumbuh pokok ni, benda ni tumbuh pokok ni, ni tumbuh macam ni bentuk macam ni, buah dia macam ni, rasa macam ni kan, ada manis, ada masam, macam-macam. Rambutan, ada beberapa jenis rambutan bagi negeri kita lah kan, negeri Arab tak ada lah kan, tapi kita tengok kan macam-macam benda-benda ni semua menunjukkan apa
Allah Ta'ala kata wa nufaddilu ba'daha ala ba'din wa nufaddilu ba'daha ala ba'din, dan kami jadikan tu berbeza-beza, setengah di atas setengah yang lain. Maknanya yang ni rasa lain, yang ni rasa lain. Fi apa? Fil ukul, bila kita makan. Kalau sama saja kan, semua macam durian saja, semua macam rambutan saja, semua macam kurma saja, manusia akan jadi jemu kan. Jadi sebab itulah buah-buah kita tengok kan di kedai macam-macam jenis buah, dan kemudian ada orang suka ni, ada orang suka ni, ada orang suka ni, ada orang tak suka ni. Allah Ta'ala jadikan rasa dia berbeza, airnya sama, tanahnya sama, macam mana boleh rasa berbeza? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ciptaan Allah SWT. Ini Allah Ta'ala nak suruh kita, nak minta kita supaya kita ni berfikir. Inna fi zalika la ayat liqaumin ya'qilun. Allah Ta'ala kata semua ni adalah ayat liqaumin ya'qilun. Kita tengok Allah SWT ceritakan daripada atas. Ini adalah permulaan mukaddimah kepada surah Ar-Ra'd. Selepas ni kita akan tengok lagi kan, apakah yang Allah Ta'ala minta supaya kita ni tengok kan. Jadi wahai manusia, kalau kamu ni ada akal, kalau kamu ni sepatutnya kamu dah berfikir benda-benda ni semua. Jadi apa yang Allah Ta'ala ceritakan daripada ayat 1 sehingga ayat yang ketiga, yang keempat ini di dalam surah ini, permulaan yang sangat-sangat maknanya nak menyuruh orang kafir ini berfikir. Tapi pelik, kita akan tengok kepelikannya. Apa dia dalam ayat ni? Sekarang kita masuk kepada ayat yang kelima daripada surah Ar-Ra'd. Wa in ta'jab. Pelik tak? Apa yang kamu pelik wahai Muhammad? Wa in ta'jab. Pelik kerana mereka ni, orang-orang musyrik ni, Nabi Muhammad SAW dah berdakwah selama 12 tahun, 11 tahun, 13 tahun. Apa yang berlaku? Kamu rasa pelik tak? Mereka tolak kamu, mereka tolak dakwah kamu kan. Tapi yang pelik lagi, Allah SWT kata ke sini kan, ialah fa'ajabun qawluhum. Yang pelik Allah Ta'ala kata itu lah, mereka kata apa? Aiza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Mereka tanya soalan kan, tu maknanya ialah aiza kunna, adakah apabila kami ini, aiza kunna turaban, apabila kami ini dah jadi tanah, dah jadi pasir, maknanya dah matilah, mati ditanam dalam bumi itu, adakah kami ini bila dah jadi tanah, a inna lafi khalqin jadid, kami akan boleh bertukar kepada satu makhluk baru, iaitu boleh menjadi manusia semula. Dah mati dah hancur dah, tiba-tiba boleh jadi tengok, apakah mereka tak fikir semua tadi yang Allah Ta'ala cerita banyak-banyak tadi kan, banyak-banyak apa, iaitu kan tumbuhan macam ni, mana ada tumbuhan pada pokok ni ada dulu, tiba-tiba pokok ni, kemudian pokok tu tumbuh besar, kemudian tu pokok tu mati, kemudian ada tumbuhan baru lagi. Daripada mana datang benda ni semua kan? Tak fikir ke kalau tumbuhan dulu tak ada, tiba-tiba boleh tumbuh? Kamu ni susah sangat ke Allah Ta'ala nak buat kamu ni untuk tumbuh, untuk menjadi kan, daripada kamu ni mati, kemudian tapi roh kamu ada, kemudian Allah Ta'ala tumbuhkan, jadikan balik. Apa susahnya? Kalau pokok boleh, tengok kan Allah Ta'ala tunjukkan pokok, memang Allah Ta'ala tak jadikan pokok ni untuk makanan kita kan, kita boleh makan dia kan, tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala nak so kita ni fikir kan, pokok tu tak mati, dia bukan ribu-ribu tahun macam tu je kan, gandum ribu-ribu tahun dan sebagainya, padi tu ribu-ribu tahun, tak, dia akan mati, kemudian tumbuh yang baru, mati, tumbuh yang baru. Sepatutnya manusia ni berfikirlah, takkan susah sangatnya manusia, kalau manusia tu mati kemudian Allah Ta'ala nak tumbuhkan, nak jadikan, nak bangkitkan balik. Jadi Allah Ta'ala kata yang pelik tu kan, fa'ajabun qawluhum aiza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Kemudian Allah Ta'ala kata ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim, sebenarnya mereka ni kafir. Jadi orang-orang yang macam ni tak percaya kepada kebangkitan, kafir. Mereka tak percaya kepada dakwah kamu, apa yang kamu kata, kafir. Jadi Allah Ta'ala clearkan, jelaskan kan, ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim, kerana mereka ni tak percaya kepada Tuhan, tak percaya kekuasaan Tuhan, tak percaya Allah Ta'ala ni boleh buat semua ni. Itu yang menjadikan mereka kafir. Kalau dah mereka ni tak percaya, jadi semua benda dah tak percaya. Kita orang beriman, alhamdulillah kan, kita percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni maha kuasa. Dia kata macam tu, dia boleh buat apa saja yang dia nak buat. So apa masalahnya? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim wa ulaikal aghlal, dan Allah Ta'ala terus mengancam mereka kan, kalau mereka berterusan dalam keadaan macam tu, mereka kafir, jaga mereka itu ulaikal aghlal fi a'naqihim,
Kita bayangkan rantai, aghlal tu makna rantai. Mereka itu akan dilekatkan rantai pada leher-leher mereka. Kita tengok gambar-gambar kemungkinan kan, manusia dulu kan, ada orang-orang apa ni yang diperhambakan lah daripada Afrika, diperhambakan oleh orang barat kan, oleh orang Eropah kan, mereka dibawa ke Amerika, dibawa ke sana kemari kan, mereka dirantai tubuh badan mereka kan. Itu rantai yang tak panas. Kita bayang di akhirat nanti kan, rantai itulah rantai yang panas kan, rantai neraka. Jadi Allah Ta'ala kata wa ulaika al-aghlal fi a'naki, mereka itu nanti aghlal pada leher mereka ni. Dah lah macam neraka kan, mereka di aghlal pula, tak boleh nak lari. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka. Kita sebut dulu berkali-kali bahawa Allah Ta'ala gunakan ashabun nar. Ashabun nar, ashab ni maknanya ialah orang-orang yang sentiasa bersama. Sahabat tu maknanya sentiasa bersama maknanya. Itu asal makna sahabat sahibah tu sentiasa bersama ke mana saja. Jadi apabila dikatakan ashabun nar, artinya ialah orang yang sentiasa akan berada di dalam neraka tu. Mereka tak akan keluar daripada neraka tu kalau mereka tu kufur. Waliyazubillah. Jadi Allah Ta'ala kata wa ulaika ashabun nar. Perkataan ashabun nar ni maknanya mempunyai makna yang tersendirilah dari segi balaghahnya, balaghah bahasa Arabnya. Artinya ialah sentiasa melekat kepada neraka tu, tak boleh lari-lari, tak boleh keluar-keluar. Hum fiha khalidun, dan mereka itu akan kekal di dalamnya, sebagaimana yang kita sebutkan. Jadi itulah surah Ar-Ra'du, lebih kurang jadi lebih kurang insya-Allah makna yang kita boleh tengok daripada muka surat 249 pada kali ini. Jadi surah ini mempunyai 43 ayat saja, sikit saja ayat dia, tak banyak seperti mana surah Yusuf 111 kita tengok kan betapa banyak kan. Dan surah selepas daripada surah Ar-Ra'du juga banyak, tapi surah Ar-Ra'du ni sikit saja. Dia punya kandungan dia punya bilangan ayatnya sikit saja, dan kandungannya kita sebut sekali lagi lah, Ar-Ra'du adalah merupakan bunyi guruh yang Allah Ta'ala nak ceritakan sini, bunyi kehebatan, seolah-olahnya jahiliyah ni ataupun benda-benda yang tak betul ni, al-batil ni, bunyi macam kuat, bunyi macam hebat kan, tapi sebenarnya mereka ni bentuk hebat lah kan, nampak macam hebat dan gegak gempita mereka ni, tapi sebenarnya mereka ini lemah, mereka ini tak akan dapat mengalahkan Al-Haqqu. Sebab apa? Al-Haqqu ni mempunyai kekuatan dia. Dia tak boleh dikalahkan kerana dia adalah merupakan bersambung, satu benda yang bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah setakat itu saja insya-Allah untuk hari ini. Kita jumpa lagi di kali akan datang di muka surat seterusnya, iaitu muka surat 250 insya-Allah. Surah Ar-Ra'du, jumpa lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita sudahi insya-Allah. Jangan lupa untuk share, untuk like, untuk follow, untuk subscribe insya-Allah. Berikan kepada kawan-kawan insya-Allah. Itulah pahala kemungkinan yang kita dapat hasil daripada ni. Mudah saja, just hantar link kepada kawan-kawan kita yang lain insya-Allah. Kempen mereka untuk bersama-sama untuk mengikuti setiap hari satu muka surat daripada mushaf. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.